Perkembangan pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah lebih pesat berbanding daripada zaman Bani Umayyah. Hal ini kerana Kerajaan Bani Umayyah sering dilanda pemberontakan dari golongan Syiah. Oleh itu, mereka menumpukan penyebaran Islam dan mengukuhkan kedudukan dan membuka wilayah-wilayah baru. Pada zaman Kerajaan Abbasiyah, kerajaannya sudah kukuh dan menguasai dunia, maka mereka menumpukan perhatian kepada bidang pendidikan dan ekonomi. Antara faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah ialah kreativiti para ulama, usaha dan galakan para khalifah, aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu, kestabilan politik dan keagungan kerajaan Abbasiyah, kewujudan prasarana pendidikan yang baik, dasar kerajaan Abbasiyah yang mengutamakan ilmu pengetahuan, kedudukan Baghdad sebagai pusat keilmuan dan perdagangan antarabangsa, hubungan diplomatik dengan negara lain, Islam menggalakkan umatnya supaya mengkaji alam sekitar. Institusi pendidikan pada zaman Kerajaan Abbasiyah ialah masjid. Selain tempat beribadat, masjid juga tempat penyebaran ilmu. Selain itu, Istana Khalifah juga digunakan sebagai tempat untuk para ulama bermuzakarah dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Perpustakaan ternama pada zaman Abbasiyah ialah Baitul Hikmah yang telah dibina di Baghdad. Antara kegiatan Baitul Hikmah ialah sebagai pusat pertemuan para sarjan, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat penyelidikan ilmiah dan pusat latihan para ilmuwan. Selain itu, pusat pengajian juga dibina seperti Al-Madrasah An-Nazimiyah yang dibina pada tahun 457 Hijrah. Bidang ilmu juga terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, ilmu berteraskan wahyu dan kedua, ilmu berteraskan akal. Ilmu berteraskan wahyu. Ilmu tafsir. Pada awalnya, ilmu tafsir Al-Quran tidak tersusun. Kemudian, Yahya bin Ziyad Al-Faraq telah menyusun semula tafsir Al-Quran. Ibnu Jarir At-Tabari kemudian menyambung legasi tersebut dan telah menghasilkan tafsir At-Tabari. Ilmu hadis. Para penyusun hadis ialah Al-Bukhari yang menyusun Sahih Bukhari, Muslim yang menyusun Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah yang menyusun Al-Kutub Al-Sunnah. Ilmu fiqh. Pada zaman Abbasiyah, muncullah tokoh-tokoh ulama yang mengasaskan mazhab-mazhab fiqh terkenal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terdapat ramai lagi ulama terkenal seperti Al-Qadi Abu Yusuf, Sahnun, Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah. Ilmu Tauhid. Terdapat di kalangan umat Islam pada masa itu menganggap falsafah Yunani sebagai rujukan utama dalam masalah akidah. Jadi, ulama pada masa itu bermati-matian untuk memurnikan akidah umat Islam daripada pengaruh falsafah Yunani yang menyesatkan. Ilmu berteraskan akal. Ilmu matematik. Antara beberapa formula matematik yang dihasilkan para sarjan ialah Al-Mathalathat iaitu trigonometri, Al-Jab iaitu algebra, Al-Handasah geometri, Al-Logaritmat iaitu logarithm, sistem angka dalam abjad Arab,
dan bilangan sifar dalam sistem angka. Ilmu falak. Antara beberapa penemuan yang telah dicapai ialah mengukur jarak antara bumi dengan matahari, membuat jadual pergerakan bulan dan bintang, menjelaskan sistem geologi bumi dan pengaruh pertukaran musim, mencipta alat pengukur sudut yang dinamakan sebagai astrolabe. Tokoh ilmu falak pada masa itu ialah Al-Battani. Ilmu kimia. Antara penemuan dalam bidang kimia ialah penemuan asid-asid galian, teori penghasilan petroleum, teori penghasilan alkohol, membaiki proses pembuatan kaca. Tokoh utama dalam bidang ini ialah Jabir bin Hayyan. Ilmu fizik. Menjelaskan proses penglihatan, mencipta cermin mata, mencipta teori pergerakan jirim, daya graviti dan pantulan cahaya, menyukat kelajuan bumi dan cahaya. Tokoh dalam bidang ini ialah Al-Hasan bin Al-Haytham. Ilmu geografi. Ahli-ahli geografi Muslim telah berjaya membuat beberapa penemuan seperti memberi ukuran yang tepat tentang keluasan permukaan bumi. Selain itu, menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob. Tokoh ilmu geografi ketika itu ialah Asharif Al-Idrisi. Ilmu perubatan. Antara pencapaian dalam bidang ini ialah menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB, menemui pelbagai jenis penyakit seperti rubella, alergi dan smallpox, mencipta ubat untuk pelbagai penyakit kronik, mencipta picagari, ubat bius dan benang yang khusus untuk menjahit luka. Kepentingan ilmu dalam tamadun ialah menyuburkan perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai pemangkin kebangkitan Eropah.